Selamat datang ke saluran Mindset Knowledge, sebuah channel yang bertujuan untuk membuka minda anda dan mempromosikan pengetahuan tentang dunia. Mari kita cuba fikir, adakah prestasi pengurusan perniagaan milik kerajaan lebih baik daripada prestasi ekonomi perniagaan swasta? Saya percaya ramai orang akan menjawab perniagaan swasta. Sebabnya, tujuan perniagaan milik kerajaan adalah untuk menyediakan perkhidmatan kepada rakyat, tetapi tujuan perniagaan swasta adalah untuk mencari keuntungan dan mencari keuntungan adalah daya penggerak terkuat manusia. Soalan seterusnya agak sukar, adakah perkhidmatan asas seperti air, elektrik, dan perumahan lebih baik dijalankan oleh syarikat milik kerajaan atau syarikat swasta? Kita ingin memperkenalkan buku Private Island, James Meek, yang meneroka persoalan ini. Dalam zaman liberalisme dan ekonomi pasaran yang mendominasi dunia moden, banyak negara mendorong pengkomersialan perniagaan milik kerajaan. Namun, walaupun di UK, proses pengkomersialan masih berterusan, situasinya kelihatan agak tidak mencukupi. Latar belakang pengkomersialan perniagaan milik kerajaan. Sebelum kita membincangkan topik, mari kita kenali latar belakang pengkomersialan perniagaan milik kerajaan di UK terlebih dahulu. Mari kita kembali ke zaman Margaret Thatcher, bekas Perdana Menteri UK, yang memerintah pada tahun 1979. Pada masa itu, kebanyakan ekonomi dan semua pembangunan infrastruktur di UK dipegang oleh kerajaan. Tetapi kerajaan Thatcher percaya bahawa cukai yang dibayar oleh pembayar cukai digunakan untuk membayar kerja kosong dalam perniagaan milik kerajaan yang kuno. Dengan mengkomersialkan perniagaan milik kerajaan, rakyat boleh membeli saham. Perniagaan ini juga akan berusaha untuk mencapai keuntungan dan meningkatkan daya saing UK, sambil membantu kerajaan menjimatkan cukai. Walau bagaimanapun, impian ini kelihatan agak terhenti pada masa kini, seperti dalam kes perkhidmatan asas yang penting seperti air. Pemenang terbesar dalam perusahaan air minum adalah pemegang saham. Pada tahun 1989, industri air minum di Inggris diprivatisasi. Untuk memahami cara kerja industri air minum di Inggris, dapat dibayangkan seperti konsep membeli dan menyewakan rumah, di mana masyarakat membayar biaya air seperti penyewa membayar sewa, pemegang saham perusahaan air adalah seperti pemilik rumah, dan karyawan perusahaan air adalah seperti perusahaan manajemen properti. Pemerintah bertanggungjawab untuk mengawasi melalui Badan Pengatur Air, yang menetapkan batas atas biaya sewa yang dapat dikenakan oleh perusahaan manajemen properti. Pintar dari kalian pasti telah melihat masalah di sini. Jika masyarakat tidak puas dengan rumah, mereka dapat memilih rumah lain, tetapi jika mereka merasa biaya air terlalu mahal atau pelayanan perusahaan air terlalu buruk, mereka tidak memiliki pilihan untuk mengganti perusahaan air. Suruhanjaya Pengawasan Air di UK menyokong bahawa syarikat air swasta lebih cekap berbanding syarikat kerajaan. Mereka mampu menyediakan air yang lebih bersih dan telah melabur banyak wang untuk membaik pulih peralatan bekalan air. Namun, menurut buku ini, Suruhanjaya Pengawasan Air menetapkan had caj air swasta berdasarkan kadar pulangan modal pelabur, sementara syarikat air mengumpul dana melalui ekuiti dan bon. Cara reka bentuk Suruhanjaya Pengawasan Air adalah purata antara ekuiti dan bon. Bagaimana para pemegang saham boleh mengaut keuntungan besar? Jawapannya adalah dengan menggunakan bon yang murah untuk mendapatkan pembiayaan, menggantikan pembiayaan ekuiti yang mahal. Oleh itu, syarikat air swasta banyak berhutang, yang mempengaruhi kestabilan operasi, dan yang lebih serius, pemegang saham ideal syarikat air swasta seharusnya adalah rakyat biasa di UK. Tetapi kenyataannya ialah syarikat besar dari UK, Australia, Kanada, China dan UAE membeli ekuiti. Mari kita lihat satu cerita benar sebagai contoh. Pada tahun 2007, banjir yang teruk melanda di UK dan syarikat air pipe wilayah Tewkesbury ialah Severn Trent.
Penduduk di kawasan tersebut mengalami kekurangan air selama 10 hari. Kerajaan, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Cuaca sebenarnya telah mengeluarkan amaran, tetapi Seven Trent percaya bahawa kilang air tidak akan tergenang air. Walau bagaimanapun, terdapat catatan banjir sebelum ini. Selepas itu, Badan Pengawal Sedia Air menerima penjelasan daripada Seven Trent dan membebaskan mereka daripada membayar ganti rugi yang besar. Tetapi buku tersebut mempersoalkan bahawa Seven Trent mempunyai peluang untuk mengelakkan bencana air berhenti jika menginvestasikan dividen tahunan yang besar mereka dalam peningkatan sistem air. Pada tahun yang sama, pemegang saham terbesar, Barclays, mendapat dividen sebanyak 5.2 juta pound, 7.1 juta dolar Amerika. Ketua Eksekutif Syarikat Tenaga Utama di UK sebenarnya adalah Kerajaan Perancis. Mari kita lihat perkembangan produk penting kedua untuk keperluan hidup manusia, iaitu elektrik. Kilang elektrik penting di UK pada masa kini dimiliki oleh konsortium seperti E.ON dari Jerman, RWE dari Jerman, Li Ka-shing dari Hong Kong, pelabur saham terkenal Warren Buffett dari Amerika Syarikat, Commonwealth Bank dari Australia dan JP Morgan dari Amerika Syarikat. Antaranya, syarikat paling berpengaruh ialah Syarikat Tenaga Perancis yang mempunyai kuasa nuklear yang menyumbang 1/6 bekalan elektrik di UK. Syarikat Tenaga Perancis mempunyai pemegang saham terbesar iaitu Kerajaan Perancis. Walaupun anggota Kesatuan Pekerja Perancis memperolehkan, hanya satu negara yang bodoh menjual industri tenaga elektriknya dan itu ialah UK. Agensi tenaga elektrik kerajaan di UK dahulu ialah Central Electricity Generating Board. Namun, semasa pemerintahan Thatcher yang sangat menekankan privatisasi, ahli ekonomi UK Stephen Littlefield memikirkan mekanisme privatisasi syarikat tenaga elektrik. Beliau juga menjadi penjagaan pertama industri tenaga swasta. Littlefield berpendapat bahawa keuntungan syarikat tenaga swasta akan menarik pesaing untuk masuk ke dalam pasaran. Mereka akan menawarkan harga yang lebih rendah, sementara syarikat tidak cekap akan dilenyapkan. Harga tenaga elektrik akan menjadi lebih murah dan syarikat swasta akan lebih bersedia untuk membina kilang elektrik baru. Namun, Littlefield tidak dapat meramalkan bahawa syarikat swasta bersaing bukan kerana mereka suka tetapi kerana mereka terpaksa. Akibatnya, syarikat swasta ini menggunakan pelbagai cara untuk menguasai pasaran, seperti mengambil alih syarikat-syarikat besar melalui pembelian atau persetujuan. Syarikat tenaga swasta di UK mengurangkan kos operasi mereka dengan memecat ramai pekerja. Kemudian mereka menggunakan pelbagai alasan untuk menaikkan harga tenaga elektrik, seperti mengumumkan kilang elektrik tidak beroperasi sementara kemudian kilang itu beroperasi semula secara ajaib, atau menutup kilang elektrik untuk menaikkan harga tenaga elektrik. Akibatnya, syarikat tenaga swasta di UK mempunyai hutang yang sangat rendah, manakala keuntungan mereka sangat tinggi, dan menarik perhatian predator asing. Kedatangan syarikat tenaga elektrik Perancis ke United Kingdom pada tahun 1998 menimbulkan persoalan mengenai apa yang akan terjadi jika syarikat tenaga elektrik dari negara lain menguasai bekalan tenaga negara itu. Contoh-contoh di bawah adalah jawapannya. Oleh kerana peraturan antarabangsa baru yang mengharuskan negara-negara mengurangkan penggunaan bahan api fosil, pengubah suaian logi tenaga nuklear, logi tenaga angin dan gas asli menjadi keutamaan di UK, tetapi logi tenaga nuklear baharu adalah bersifat eksperimental. Apabila Perancis tidak berminat dengan logi tenaga nuklear baharu, UK terpaksa menerima teknologi yang belum disahkan. Logi tenaga nuklear baharu ini disubsidi oleh kerajaan UK. Sumber subsidi adalah bel elektrik pengguna UK. Oleh itu apa yang dijual di UK bukanlah infrastruktur, tetapi membayar kepada rakyat. Apa yang diprivatisasi bukanlah tenaga elektrik, tetapi pendapatan cukai. Masalah kediaman, lebih baik milik negara atau swasta? Akhirnya, masalah kediaman yang paling penting bagi semua orang.
Kita semua mengalami kesulitan dengan harga rumah yang mahal, tetapi apakah kediaman harus dimiliki oleh negara atau swasta, merupakan masalah yang agak kompleks. Pada tahun 1979, Inggeris mendorong hak membeli rumah, iaitu menjual rumah perumahan pekerja kepada penyewa yang mampu dengan diskon hingga 50%. Ini memberikan kekayaan besar kepada kelas menengah dan sekaligus mendapatkan banyak suara di tengah-tengah pemilihan umum. Dalam 25 tahun pertama kebijakan ini diberlakukan, nilai privatisasi mencapai 40 miliar pound sterling, 54.6 miliar dolar AS. Pemerintah Thatcher pada saat itu mengharapkan, dengan penurunan jumlah rumah milik publik, pengembang swasta akan membangun lebih banyak rumah, dan sisanya akan memenuhi kebutuhan miskin yang semakin sedikit. Bagian dari Asosiasi Perumahan Non-Profit akan kita jelaskan lebih lanjut. Mari kita periksa hasil pelaksanaan rencana ini sejauh ini. Pada tahun 1980-an, pembangunan rumah umum di Inggeris menurun menjadi kosong, sementara jumlah rumah swasta meningkat perlahan. Antara tahun 1990 dan 2008, sebelum krisis kewangan, jumlah rumah baru di pasar Inggeris tidak meningkat secara signifikan, permintaan meningkat tetapi pasokan tidak meningkat, menyebabkan harga rumah melonjak. Sejak mantan Perdana Menteri Britain, Blair, memegang tampuk kuasa hingga tahun 2008, harga rumah di Britain telah meningkat 3 kali ganda, manakala sewa rumah juga meningkat secara ketara. Banyak rakyat membeli rumah awam dan menjualnya kepada tuan rumah swasta, yang kemudian menyewakannya kepada orang yang tidak dapat memperoleh rumah awam dengan kadar sewa yang 2 hingga 3 kali ganda lebih tinggi daripada harga sewa rumah awam. Dengan kata lain, polisi pembelian rumah membolehkan wang negara mengalih ke tangan tuan rumah awam dan tuan rumah perempuan. Sebagai untuk perkongsian kediaman yang telah disebutkan sebentar tadi, ia merupakan tuan rumah sosial. Mereka meminjam wang pada kadar faedah pinjaman komersial untuk membina rumah dan tidak mencari keuntungan, memberikan tempat tinggal kepada golongan ekonomi lemah seperti jalan penyelesaian terakhir untuk isu kediaman di Britain. Tetapi dalam keadaan di mana kerajaan memotong subsidi perumahan dan membina rumah, perkongsian kediaman terpaksa mengambil pinjaman dari sektor swasta atau terlibat dalam aktiviti komersial, menjadikan mereka semakin mirip dengan perniagaan yang mencari keuntungan. Saat ini, Britain menghadapi situasi di mana kadar pemilikan rumah terus menurun. Bilangan manusia kekayaan dan yang tidak mempunyai rumah telah meningkat 2 kali ganda sejak tahun 1992, dengan kesenjangan antara orang kaya dan miskin semakin ketara dan meningkat. Kesimpulannya, setelah membaca contoh di atas, buku ini membantu kita merumuskan 6 miskonsepsi para pembela kebijakan privatisasi dan membantu kita merenungkan situasi sosial kita sendiri. Miskonsepsi pertama adalah struktur perusahaan swasta lebih sihat daripada perusahaan milik negara. Namun kenyataannya, keduanya dapat mengalami kegagalan, tetapi masalah operasional seperti kelebihan tenaga kerja sering terjadi pada perusahaan milik negara, yang tampaknya lebih mudah diatasi. Miskonsepsi kedua adalah privatisasi dapat meningkatkan persaingan pasar. Namun kenyataannya, beberapa kebutuhan dasar masyarakat merupakan monopoli, sehingga tidak ada pertanyaan persaingan, seperti yang disebutkan sebelumnya tentang kelistrikan. Miskonsepsi ketiga adalah mengurangi kekuasaan pemerintah dapat mengurangi pajak. Namun kenyataannya, struktur pajak beralih dari pajak progresif ke sistem pajak tunggal, tanpa mempertimbangkan kemampuan orang untuk membayar. Miskonsepsi keempat adalah privatisasi dapat memperluas akses infrastruktur. Namun kenyataannya, ketika kembali ke harga pasar, dapat terjadi penurunan aksesibilitas. Miskonsepsi kelima adalah privatisasi dapat membantu industri dalam negeri bersaing di luar negeri. Namun kenyataannya, perusahaan swasta yang memproduksi barang kebutuhan dasar masyarakat cenderung tidak populer di pasar internasional,
dan kepemilikan mereka mungkin dimiliki oleh negara asing. Terakhir, miskonsepsi tentang privatisasi tidak merusak budaya sama sekali. Namun kenyataannya, termasuk pembangkit listrik, sistem pos nasional, dan rumah sakit kota, sangat penting bagi budaya dan masyarakat. Buku ini mencatat bahawa ketika Adam Smith menulis The Wealth of Nations, perusahaan milik negara di Inggeris pada saat itu seperti abad pertengahan, hanya memiliki pertahanan negara, sistem peradilan, dan sistem pembuatan wang. Namun privatisasi membuat Inggeris kembali ke zaman itu, di mana layanan kesihatan, pendidikan, listrik, dan sumber daya air harus dibeli dengan harga pasar. Ironisnya, orang miskin di Inggeris sekarang dapat memilih untuk kelaparan, menjadi buta huruf, dan kehilangan kesempatan untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda suka, sila klik like dan kongsikan dengan rakan-rakan anda. Jangan lupa langgan saluran kami untuk mendapatkan video-video yang menarik di masa depan. Sokongan anda amat bermakna kepada kami dan membantu kami mencipta lebih banyak kandungan yang anda suka.